الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين ونستغفرك غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول حسبنا الله الله أكبر Mari kita sudah duluan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa alaihi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh belajar suatu keempat. Ibu bagi berbawah Arab. Qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ay aqaribi al-mu'minin min bani Hashim wal Muttalib. Salawat dan salam juga ala alihi atas keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa yang maksudkan ahli sini ialah daripada kalangan kerabat Bani Hashim dan Muttalib. Dimaksudkan ini adalah orang-orang mukmin daripada kerabat baginda sallallahu daripada keturunan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Wakilah dan atas pendapat ulama, hum kullu mu'minin ay fi maqami doa wa nabi, pada makam doa dan seumpamanya. Waktira di khabar dan dipilih bagi khabar baik padanya. Wajah sama bi An-Nawawi bi Syarih Muslim, dan menjadikan dengan perkataan ini Imam Nawawi dalam Syarah Muslim. Ambil wasahbihi, mansalawat dan salam ini atas atas keluarga bagi Nabi sallallahu kemudian wasahbihi dan sahabatnya. Wa huwa ismu jam'in li sahibin bima'na sahabi. Wa huwa man ijtama'a mu'minan bi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam walau amma wa ghaira mumayyizin. Ini masukkan sahabat di sini, wasahbihi sahabat. Semoga selawat dan salam atas sahabat-sahabat Nabi SAW dan pada sahabat. Dipanggil adalah isim jamak sahbin, untuk daripada kalangan lafaz sahib, sahbin, sahbi kan. Yang daripada isim jamak bagi sahib dengan makna sahabi, bersahabat.
ialah orang yang berkumpul. Yang dikatakan sahabat itu mani berjamaah, mereka yang berjumpa, yang berkumpul serta beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang ijtima' beriman. Kalau dia jumpa dan dia tak beriman, dia tak boleh sahabat. Dia beriman dengan Nabi besar SAW. Kemudian dia mati dalam keadaan beriman. Walau a'ma wa ghairu mumayyizin, walaupun dia dalam keadaan buta atau tidak melihat dan belum lagi mumayyiz, maka dinamakan sahabat. Al-faizina biridha Allah Ta'ala, ini sifatan dimaksudkan. Mana mereka disebut tadi, mereka dia dan sahabat semua ialah yang berbahagia. Al-faizin mendapat kebahagiaan dengan apa? Biridha Allah Ta'ala. Sahabat kita doakan dengan radhiyallahu anhum. Ya, sahabat doakan dengan radhiyallahu anhum. Adalah redha Allah di kalangan mereka. Jadi faizin jamaah, mana orang yang dapat kemuliaan. Mulia dengan apa? Ya, biar dia Allah Ta'ala dengan keritaan Tuhan. Maksud seorang yang dapat redha Tuhan, maka orang itu masuk golongan faizin. Kalau dia tak dapat redha Tuhan, dia dapat kemuliaan Tuhan, dia tak masuk golongan faizin. Ada orang dapat redha Tuhan, orang yang taat, menjunjung segala perintah Tuhan saya dan batin. Maka faizina ini dipanggil sifatun liman zukirah. Jadi sifat itu nak ada bahasa yang Arab namanya sifat bagi liman zukir yang tersebut tadi. Ya, sebut sahabat. Habis kemudian wa ba'du. Ada pun kemudian daripada itu wa ba'du, kemudian daripada itu apa makna ba'du? Ai ba'dama taqaddama minal basmalah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pada selepas daripada menyebut basmalah, bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu dan salam ala man zukir, bagi mereka yang disebut, ya, selawat pada Nabi, sahabat, mereka di semua itu. Nah, fahazihi mukhtasarun, fahazihi, maka ini mana al-mu'allaf al-hadiru zihnan, mana benda yang akan ditulis. Ya, sudah siap ada dalam zihnan, dalam maknanya otak atau pemikiran pengarang ini. Dia bagian mukhtasarun, satu ringkasan, ya, qalla lafzuhu wa kasra makna. Ringkas makna lafaznya, tapi dalam dan banyak makna dia. Minal ikhtisar, yang daripada kalimat ikhtisar. Kata mukhtasar itu dari kata dasarnya ikhtisar, ikhtasara, yahtasiru, ikhtisar masdar. Habis. Fahadhi mukhtasarun fil fiqhi, dalam bracket. Fil fiqhi, pada ilmu fiqh. Huwa lughatan al-fahmu. Fiqh ni mana pada lughah al-fahmu, kepahaman, untuk fiqh. Wastilahan, dan pada istilah itu dikenal dia apa? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Fiqh adalah ilmu dengan segala hukum syarak. Al-amaliyah, yang dibangsakan pada amal. Al-muqtasab, yang beramal yang dipetik daripada dalil. Yang diiktisab minal adillati tafsiliyah, daripada dalil secara terperinci, mana tafsir. Wastimdaduhu minal kitab wa sunnah, dan istimdad, ambilan ilmu fiqh di mana saja? Minal kitab, daripada Al-Quran, was sunnah, dan sunnah Nabi, mana hadis Nabi yang sahih, wal ijma', dan ijma' ulama, dan wal qiyas, di dalil 27 dalil. Maka yang sepakat ialah Quran, hadis, ijma', qiyas, nanti yang mana sepakat mazhab. Kemudian dalil-dalil lain ada lagi. Kalau kita melihat istihsan, ya, masalah mursalah ahli Madinah, itu semua lagi dari Imam Malik, ahli Madinah, mana juga dalil diberikan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang empat disepakati. Quran, mana hadis, ijma',
dan kias. Itu sandaran tempat ambilan segala hukum fiqh di situ. Kemudian wafa'idatuhu, dan faedahnya ilmu fiqh ini ialah intisarul awamillahi wajtinabun nawahi, menjunjung segala perintah Allah Ta'ala, wajtinabun nawahi, dan menjauhkan segala larangan. Itu ilmu faedah ilmu fiqh. Ilmu fiqh ini dapat manafik, faedah dia bila seorang tadi melaksanakan perintah dan menyingkirkan segala larangan. Di situlah maknanya benar-benar dia mendapat kebahagiaan, mana ilmu dan amal, kemudian diikhlaskan niat semata-mata mencari keridaan Allah. Pada sekadar ilmu saja kita cukup. An-nas ma'alikun ila na'alikun alikun ila na'alikun wal'alikun alikun ila na'alikun. Manusia itu semuanya rosak, binasa, melainkan orang yang berilmu. Yang berilmu binasa, melainkan yang beramal. Yang beramal binasa, melainkan yang ikhlas. Maknanya itu benda. 3 dasar mesti dicantum: al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Bahawa dia masuk dalam senarai orang yang berjaya, dan masuk dalam golongan orang yang mengamalkan ilmu, dan masuk dalam makna takwa. Ya, dia katakan dia angkat martabat Allah Ta'ala dalam Quran. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang paling tinggi darajat takwa. Takwa disebut dalam 3 perkara: al-ilmu, al-amal, al-ikhlas. Ala mazhabil imam al-mujtahid. Jadi ilmu fiqh ini berjalan atas mazhab, perjalanan mazhab imam kita. Ala mazhab al-imam al-mujtahid Abi Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu anhu. Jadi mereka ini berjalan di atas landasan perjalanan imam mazhab pada hukum agama, ya, yang mengeluarkan daripada Al-Quran dan hadis ialah yang berotoriti. Orang yang taraf dia mujtahid. Ya, kalau kita tak apa, kita nak keluar kan 12 ilmu ada tu. Ilmu nahu pun kita penting lagi. Bagi dan bagi tu dia macam itu. Maknanya dia kena pakar ilmu syarat, ilmu alat, dia mantik, mana apa yang usul tafsir, usul mustalah hadis, semua dia boleh. Bahawa dia boleh memahami Quran dengan betul dan hadis dengan tepat. Ya, itu mazhab. Mazhab mana imam mazhab al-mujtahid. Sebab wajib bagi kita mengikut mazhab. Menentukan mazhab itu tidak wajib. Tentu wajib kita mesti Syafi'i, tak wajib. Kita mesti Maliki lah. Tapi salah satu mesti ambil. Kita wajib mengikut imam mazhab sebab kita bukan mujtahid. Ada juga golongan yang tidak akan mujtahid, dia nak ikut mazhab. Itu nama dia mujtahid nama dia. Tahu sikit dia nama dia mujtahid ataupun mujtahid nama dia. Banyak ni. Dia tak akan mazhab. Sahabat Rasulullah SAW. Oh, dah bunyi. Habis imam mazhab tak akan suka. Imam Syafi'i kata iza sahal hadis bahwa mazhab. Wa iza ra'ayna sahibul bid'i yamshi 'ala ma akhrajahu. Apabila hadis sahih itulah mazhab. Pada mazhab Imam Syafi'i dia bina atas hadis sahih. Kalau melihat orang boleh berjalan atas air, tapi dia tak ikut atas sunnah Nabi, maka itu aku tandang tak pakai kata Imam Syafi'i. Itu kalau Imam Syafi'i. Kepada Imam Syafi'i orang yang lebih mengerti tentang hadis sahih daripada kamu yang tak pakai mazhab. Ya. Jadi ini mazhab yang tak pakai mazhab dia panggil mazhab temberang. Dia bagi nama dia pun mazhab temberang. Ya, imam mazhab macam-macam orang tadi. Imam Syafi'i 15 tahun dah jejak darajat mujtahid mutlak. Dia ada mujtahid mutlak, mujtahid fatwa, mujtahid tarjih. Banyak kan? Ya. Dia mujtahid pun tak kerti tu salah. Ada mujtahid fatwa tak apa mazhab. Ya. Dia kata, saya ikut Nabi. Apa ikut Imam Syafi'i? Imam Syafi'i tak masuk. Ada jawab, dia kata ada jawab. Ya, Imam Syafi'i tak masuk. Ikut Rasulullah SAW masuk. Kita tanya balik, orang bermazhab dia masuk tu dia apa? Kita bermazhabnya kisah betul.
bermazhab kes ijtihad. Kita bermazhab sebab kes ijtihad yang disebut dalam hadis sahih. Dia kata nak pakai hadis sahih, dia tak faham hadis sahih. Hadis sahih Nabi kata mani kita ada fa asaba falahu ajran wa mani kita ada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Hadis sahih. Siapa ijtihad betul, berpadu dia. Kalau dia ijtihad tersilap, dia dapat berpadu. Bermakna kita mengikut imam mazhab sebab ijtihad, bukan masalah sebab maksum. Ya, ditanya Imam Syafi'i maksum, itu soalan bodoh ni. Ya, ayat tadi itu mudah ada hati bodoh dan maksum Nabi dan Rasul. Ya, itu ayat tadi. Bukan masalah maksum, masalah ijtihad. Itu otoriti yang diberikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kita berijtihad, maka ruang ijtihad ialah pada manusia yang sampai ahli mujtahid. Dan bagi Imam Syafi'i telah sampai darjat ijtihad. Umur dia 15 tahun. 7 tahun dia hafal Quran. Yang tadi tak nak makan mazhab dia 7 tahun dia boleh giliran. Ya, kira kita lagi. Lagi ke Quran kita ambil. Imam Syafi'i 7 tahun habis Quran. 15 tahun dah sampai darjat mujtahid. Satu dunia sekarang tak ada seorang pun tidak mujtahid mutlak. Sampai sekarang itu ijtihad tidak ditutup, tapi tidak ada seorang pun mampu duduk darjat mujtahid mutlak. Dalam masalah Syafi'i, Al-Imam As-Suyuti, seorang ulama besar pada Mesir, kan kitab yang top dalam ambil master dia pakai apa? Al-Ashbah wa Nazair, Qawaid al-Fiqhiyah. Ya, tulisan Al-Imam As-Suyuti. Imam As-Suyuti pernah nak istiqlal. Dia nak keluar mazhab Syafi'i, dia nak buat mazhab sendiri. Dia buat kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Dia buat kaedah mereka, kena kaedah Imam Syafi'i. Dia buat lagi kaedah, kena kaedah Imam Syafi'i. Akhirnya Tuhan hantarkan peringatan kepada dia. Dia tidur malam, dia bermimpi satu mahliga yang sangat hebat, sangat cantik, bertiangkan 4 tiang sahaja. Faham? Mana cukup 4 mazhab tak ada nama. Ya, masih dengan takut. 4 tiang cukup 4 mazhab. Yang paling kuat mazhab dia Hanafi. Kemudian bawah Hanafi, Maliki, Imam Malik. Bawah Imam Malik, bawah Imam Syafi'i. Bawah Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Mana orang yang tidak darjat mujtahid mutlak. Apa makna mujtahid mutlak? Manis tanbata bi qawaidih. Mereka yang istimewa hukum mengikut kaedah dia. Sebab Imam Syafi'i buat kaedah fiqh. Satu kaedah Imam Syafi'i buat, bila standby 7 lapis jawab di belakang. Kaedah fiqh dia kalau soalan pertama, dia jawapan. Kalau round kedua soalan, dia jawapan dia. Kalau round ketiga soalan, dia jawapan. 7 lapis tu, kita nak soal pun terhenti. Nak faham kalam ni pun terhenti. Bila kita tanya akan mazhab, ini pun baik kata dulu. Ya, banyak baik kata dulu ini konon. Ya, alam akan mazhab. Baca kena hadis tak ada terima apa. Ya, so era bismillah dia tiga. Bab bismillah tu apa ni? Allah, macam-macam tadi. Arwah al-marhum mufti Negeri Sembilan yang bernama Syekh Umar Qadha. Dia ada buat Wahabi kan? Di mana buat Negeri Sembilan? Di belah mana tempat dia. Jadi dia datang Minggu Datuk, dia buat hadis. Dia baca-baca ayat dia. Pakai harap tadi ni. Ni urut apa ni. Oh, tahu ni. Saya tak tahu pun aku pun tak rejim. Tak ada mazhab yang cantik. Datuk basuh dia kaku sekalian. Namun syarat lagi mati malah aku sebenarnya ada ilmu dan memahami Quran. Itu betul. Kita tak tahu yang membaca. Imam Azhar melaut ilmu itu. Ya. Imam Syafi'i tentang diberi kealiman dia. Ya. Sekarang itu istiadat itu Imam Syafi'i dah jejak darjat mujtahid umur dia boleh 15 tahun. Dan jejak martabat. Ya sekarang dunia dia kena banyak usul fiqh. Syarat mufti mesti dia ahli ijtihad. Syarat mufti mesti dia ahli ijtihad. Sekarang tak jumpa mufti yang ahli ijtihad. Satu Malaysia, satu dunia tak jumpa. Dan mufti sekarang yang ada satu dunia, bukan Malaysia, satu dunia. Mufti dia panggil mufti darurah. Mufti tak ada alam. Tahu? Mana dapat tidak kena letak dia sikit letak. Tapi darajat dia tak ada cakap bijak.
Tak bagi tak, satu dunia Indonesia saya kata ada satu dunia. Tak ada mufti jejak darajat mujtahid mutlak. Ya, ada kena faham tak ada mujtahid mutlak. Cara-cara orang Imam Syafi'i. Kadang-kadang kita tak ramai Syafi'i kita bergerak macam pandai nol. Ya, pandai nol. Dia baca ni kan buka bagi itu melanggar. Allah Akbar. Ya, ada nama macam tu. Baik. Bahawa mujtahid mutlak dia panggil mujtahid apa? Tarjih. Ya, dia mentarjih kalam Imam Syafi'i. Mana manis tamata bi kawai bi imami. Mereka yang tarjih kalau Imam Syafi'i mengikut kaedah imam. Kalau ikut kaedah di sini itu masih mutlak. Lepas itu dipatuakan. Ya, itu maknanya apa? Tiga lapis. Dan mereka dalam Syafi'i dia lebih luas tadi. Tiga mujtahid tadi. Jadi Imam Syafi'i ni datuk Imam Syafi'i yang keempat, Syafi'i dalam Asy-Syafi'i. Ya. Nama dia ialah Ahmad Muhammad ibn Idris. Ya. Ali Abdullah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i rahimahullah taala radhiyallahu. Jadi kita ni berjalan di atas mazhab perjalanan Imam Mujtahid, iaitu Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu. Imam Malik dia mengajar kuliah dari 40 hadis. Satu kuliah Imam Malik 40 hadis. Satu hari Imam Syafi'i pergi ke majlis Imam Malik. Dia kata susah kalau jadi kita pergi mengaji, kalah pada dia, bolpen dia, ketam dia, duduk belakang. Bila Imam Syafi'i, Imam Malik sampaikan hadis, dia catat hadis itu dengan apa? Dengan jari. Dakwah dia apa? Ilmu. Di mana saya baca ni, di mana tulis. Jadi Imam Malik berlatih namanya dia. Kau fikir dia jadi boleh. Ya, habis dia mengajar dia panggil dia 4 datang. Apa kau buat tadi ketika kau mengajar? Dia kata segala ilmu yang Tuhan syarahkan saya tatip. Sebab saya tak ada bolpen. Ya, kita ada bolpen juga tapi mesti dapat nota. Al-ilmu sayyid wal kitabatul qaid. Ya, sayyid. Ya, hibarat bil hibarat wasifah. Ilmu itu penguruan yang dia ada pencapitan yang panggil ikatan bawit itu. Yang berkata sayyid. Ya, mana ikat oleh kamu dengan nama akan penguruan kamu tadi bihibar dan wasifah dengan catatan yang betul. Tapi ilmu betul-betul. Kalau ada masalah kita dapat tengok orang tua ni. Jadi bila Imam Syafi'i kata dia semua ilmu 40 hadis dengan syarah sekali. Imam Malik kata kau ulang. Imam Syafi'i ulang, satu huruf pun tak tinggal. Mengiling Imam Malik, Masya Allah, dia sungguh tak. Ya, dan ketiga dia tidur di rumah Imam Malik. Imam Malik semua anak lelaki-lelaki dia, ada perempuan, anak lelaki dia. Kau bikin apa amalan si pemuda ni? Ya, dia pun lepas Maisha sampai sebenarnya dia buang kan. Dia letak tangan dekat tuan ni sampai dekat subuh. Ya, bangun tadi. Jadi dia tanya, apa buat amalan-amalan tadi? Dia tanya, tak nampak awak. Lepas main suruh kena tidur ikutin. Imam Malik pun panggil Imam Syafi'i. Apa amalan kamu malam tadi? Dia kata malam tadi, alhamdulillah saya telah ijtihad 1000 masalah. 1000 hukum satu malam. Ayat ni dengan ayat ni pulang. Ayat ni istimbat dengan hadis ni pulang. 1000 masalah selesai. Bukan tak tidur pun. Kita patah letak ni dia masih. Dia berdiri dulu macam nur ilmu pulau. Imam Syafi'i. Ya, Kuil Bayi Wabi. Betul pakai mata. Yang aku didik buku orang ya, dia orang mungkin ada pengerang nanti dalam pakai mazhab pengerang begitu. Cara Al-Imam Suyuti ni dia rojok balik masuk pada mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa? Kaedah dia buat semua kena kaedah Syafi'i. Buat kena kaedah Syafi'i. Habis. Ay ma zawa ilaihi min ahkami fil masail. Iaitu ma zawa barang yang berjalan kepadanya pada segala hukum dan segala masalah. Kemudian wa Idris Muhammad itu nama Imam Syafi'i tadi. Idris
adalah bapa dia. Sebab dalam hadis dia kata barang siapa yang mendapat anak lelaki 4 orang, langsung dia tak kubur nama dia dengan nama orang tu paling jahil manusia. Paling jahil manusia bila ada anak lelaki 4 orang, satu pun tak kubur nama orang jahil. Ya, kubur nama ni dah apa nama campur lelaki bini John, ada John berarti John mana tu. Macam-macam. Ya, kita kena elokkan tasib akan isbab nama akan dipanggil dia oleh masyarakat. Ya. Dia nama ada satu ustaz kan. Dia lampau kasih kepada bagi Islam, masya-Allah. 4 anak lelaki, papa nama Muhammad. Ya. Nama pertama Muhammad, kedua Muhammadan, ketiga Muhammadin, keempat Muhammad. Dia bagi buah Muhammadan, Muhammadin, Muhammad. Ya. Kalau Imam Ghazali lagi hebat lagi. Imam Ghazali nama dia apa? Muhammad. Bapa dia Muhammad, atuk dia Muhammad. Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Qursi radhiyallahu anhu. Lampau dicipta kepada bagi saya. Nah, isnad nama lain Muhammad Abdul Wahab. Idris bin Wa'alidu ila bapa dia. Huwa Ibnu Abbas. Ya, Idris itu bukan Ibnu Abbas, anaknya Abbas. Ibnu Usman, anak Usman, Ibnu Syafiq, anak bapa Syafiq, itu nama Syafi'i. Bin Sa'ib, Ibnu Ubaid, Ibnu Abdul Yazid, Ibnu Hashim. Asli dia bertemu dengan nasab Rasulullah SAW. Ibnu Hashim, Ibnu Muttalib, Ibnu Abdul Manaf. Kemudian wa Syafiq itu wallazi yunsabu ilaihi al-imam. Syafiq itu yang dinisbahkan kepadanya al-imam, ya, Syafiq. Adalah kakek orang datuk ya. Bila disebutkan dengan keturunannya. Wa yunsabu ilaihi al-imam. Syafiq pada nama Imam Asy-Syafi'i. Di nama Imam Syafi'i datuk yang keempat. Wa aslama wa abuhu as-Sa'id. Bila Yaumul Badar dia masuk Islam dan bapa dia Sa'id pada ada peperangan Badar. Kemudian wa wulida imamuna, dilahirkan Imam Ibnu Syafi'i radhiyallahu anhu sanah 50 wa mi'ah. Ya, mana 150 tahun 150 Hijrah. Mana orang dekat lagi dengan tabi'in, dekat dengan dia masuk kurun-kurun yang dijamin oleh Nabi. Khairul quruni qarni, summa allazina yalunuhum, summa allazina yalunuhum, summa sadaqah. Sebaik-baik kurun yang beriringi kurun sahabat. Kemudian kurun kita tabi'in. Dia orang dekat atas baik-baik pada masa saya. Pada tahun 150 Hijrah, wa tufiya yaumul Jum'ah, dan diwafatkan Imam Syafi'i pada hari Jumaat. Ya, Salha Rajabin, ya, pada akhir bulan Rajab, tahun dia telah sana Arba'in mi'atain, mana 204 Hijrah. Sedikit perjalanan mereka sebagai Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Wasammaituhu, dan aku pernamakan akan kitab ini bi Qurratul Ain, dengan nama Qurratul Ain, bi bayani muhimmatul ahkam din, pada menyatakan muhimmat yang penting dalam segala hukum agama kita. Ittabahtuhu, dan aku pilih akan dihazal syarah minal kutub al-muhtamad, yang kami syarah daripada kitab-kitab yang muhtamad. Syarah dia li syaikhina, bagi syekh kami, itulah khatimatul muhaqqiqin, untuk bagi orang ulama muhaqqiq Sahih ya Syihabuddin, sama dia Ahmad bin Hajar Al-Haytami. Kita dalam mereka kita bawa lapis yang ketiga Imam Syafi'i, kemudian bawah dia dua syaikhan, Syekh Nawawi, Rafi'i. Bawah Rafi'i Ibn Hajar, Syekh Ibn Hajar Haytami. Ya, dalam mustalah fiqh kalau bertemu antara Ibn Hajar dan Syekh Rafi'i, ditakdirkan didahulukan pendapat Ibn Hajar. Ibn Hajar Al-Haytami, ya, anak murid dia ni dekat dengan sana dia dekat. Wa baqiyatul mustahilin mislu ya Wajihuddin,
Atau di antara apa? Orang yang terkenal dalam agama yang kuat, ya mujtahid seperti Halil, Wajikuddin, sama dia Abdul Rahman Ibn Ziyad Al-Zubaydi radhiyallahu anhu. Dan juga Wasyaikh, dan dia kita tak besar dengan dia. Wasyaikh dan juga kalangan syaikhain, dua syekh masyayikhuna, dua syekh kami, Syekhul Islam Al-Mujaddid Zakaria Al-Ansari, pun guru dia kan. Pak Imam ni kan. Wal Imamul Amjad ila Ahmad Al-Musjidi Al-Zubaydi rahimahullah ta'ala. Wa ghairihim dan lain-lain minal muhaqqiqin al-mutakhirin, daripada ulama yang mentahqiqkan hukum, ulama mutakhirin mu'tamidan, yang iktimat dipakai kalam dia ala ma jazama, atau barang yang menjazamkan dengan dia Syekhuna al-Mazhab, ya Syekhuna jaba al-Mazhab An-Nawawi wal-Rafi. Wa muhaqqiq yang mentahqiq al-mutakhirin radhiyallahu anhu. Kemudian radiyan Rabbana Ar-Rahmanu an yantafi'a bihi al-azkiya, dan kami mengharap dengan apa? Penuh pengharapan. Radiyan Rabbana akan Tuhan kami, Allah yang Maha Penyayang, Ar-Rahman, an yantafi'a bihi, bahwa memberikan manfaat bagi orang-orang yang azkiya. Zaki azkiya, mana orang yang cerdik, al-uqala. Dia dalam hadis kita bertemu dengan dia cerdik, dia punya bahasa ni ibarat ayat. Bahasa yang saya baca kat ni sebab dah belajar, jadi tak baca itu tinggal saja. Kita tak boleh baca. Dia kalau baca dia selak lagi kita baca kita i'anatul talibin, jadi bakrin. Ada musyarah di Islam. I'anatul talibin. Al-uqala orang yang berakal, anta taqarrab bihi ay bisababihi ainil baba, ya, ay al-yaumul akhir bin nazar ila wajhil karim, ya, bukaratan wa asyiyan amin. Jadi yang jelek yang makan, dan sebab kitab ini mana resaplah pandangan, ya, mataku esok di hari kiamat, ya, dengan zat Allah Ta'ala. Dia adalah setiap saat, pagi dan petang. Kita akan dapat melihat nikmat paling besar dengan berkaitan dengan kita, dan mudah-mudahan terbuka. Yang buat sebelah Al-Quran itu ila Rabbiha nazir. Banyak orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang dia melihat. Allah berjaya. Habislah sedikit khutbah, kemudian masuk kita babus salat, bab sembah yang sembahyang, syar'an aqwalun wa af'alun makhsusatun muftadatun bil takbir, muftadatun bil taslim, wa sumiyat bizalika listimaliha ala salatin lughatan wa hiya al-Qur'an. Dan bab salat wa